Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dipersilakan pelajar daripada Politeknik Banting Selangor, Saudara Muhammad Syakir Irfan bin Syahrudin dengan tajuknya Kos Sara Hidup Tinggi, Cabaran dan Penyelesaian. Dipersilakan. Bersaksikan biru langit dan hijau laut, bandar bersejarah negara, hadir saya penuh iltizam di dada, berjuang persis prajurit gagah, membawa nama Banting seiring cita. Umum mengetahui bahawa pandemik COVID-19 memberi impak yang mendalam kepada rakyat di negara kita. Ini ialah cabaran yang terbesar kepada proses pemulihan, terutamanya kepada individu, keluarga miskin dan isi rumah yang mudah terjajas. Menurut laporan tinjauan ekonomi 2024, beberapa kajian menunjukkan isu sedia ada, terutamanya kos sara hidup serta kadar simpanan dan gaji yang rendah sudah berlaku sebelum pandemik lagi. Namun, bagi kerajaan pula, adakah mereka sudah bersedia? Walhal, bukankah isu ini sudah berdekat menjadi musibah di negara kita? Sekalung apresiasi buat peneraju acara, barisan hakim yang bijaksana lagi adil, penjaga masa yang tidak akan leka dengan setiap saatnya. Seterusnya, sahabat seperjuangan yang siap siaga dengan wadah sebagai pelurunya, serta hadirin dan hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Salam Malaysia Madani. Berpaksikan mauduk kos sara hidup yang tinggi, cabaran dan penyelesaian, tampilnya saya ingin menyampaikan sebuah pidato demi pencerahan dan perkongsian dalam menjana akliyah pada pagi yang mulia ini, walau tidak disaksikan pungguk dan bulan. Hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan, kos sara hidup boleh ditarifkan sebagai nilai wang yang diperlukan untuk membeli barangan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal demi kelangsungan hidup. Jika ditelusuri, ia merealisasikan anjakan paradigma melingkari aspek ekonomi, keuangan, sosial dan lain-lain yang sentiasa bertindak kepada unsur dinamisme persekitarannya. Profesor Mahathir Mohamad Yusof Saari pernah menukilkan, pengurusan kos sara hidup bukannya tertumpu kepada soal mengurangkan beban pengguna. Sayugya, isu kos sara hidup ini perlu dinilai daripada dua sudut utama, iaitu yang pertama, kos harga barangan dan inflasi, dan yang kedua, pendapatan masyarakat kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, para intelektual sekalian, menelusuri mangkin hujah pertama saya, perkata kuncikan kos harga barangan dan inflasi. Tahun 2021 mencatatkan kadar inflasi sebanyak 2.1% dan ia meningkat kepada 4.7% untuk tempoh Januari hingga Ogos 2022. Kenaikan kadar inflasi ini berpunca daripada permintaan tinggi, kenaikan harga komoditi dan gangguan rantaian bekalan. Menjadi arus perdana pada hari ini, Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada 24 Februari lepas, merupakan yang terbesar dalam sejarah negara dengan peruntukan berjumlah RM388.1 bilion ringgit. Alpukahnya, konsep payung rahmah diperkenalkan bagi membantu golongan B40 yang sedang kritikal dek kos sara hidup yang semakin tinggi. Menurut Menteri Perdagangan dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin bin Ayub, konsep ini adalah langkah jangka pendek bagi mengurangkan beban golongan terbawah dalam tempoh 6 bulan. Ini menunjukkan bahawa ada insentif yang mampu dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan rakyat terbawah dibela sebaiknya. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua pula adalah pendapatan masyarakat kita sendiri. Pihak kerajaan perlu komited dalam memastikan isu pendapatan rakyat di Malaysia dipelihara sebaiknya seperti mana yang dicadangkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia DOSM. Statistik menunjukkan pendapatan purata isi rumah di Malaysia meningkat 2.4% pada tahun 2022
berbanding tahun sebelumnya. Menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, pendapatan isi rumah melingkari daripada pendapatan bergaji, bekerja sendiri serta pendapatan daripada pelaburan dan pindahan semasa diterima. Seperti mana yang kita sudah tahu, perajaannya seperti Selangor, Pulau Pinang, Putrajaya dan Kuala Lumpur adalah yang tertinggi pendapatan isi rumahnya. Rentetan hampir seluruh kawasannya adalah bandar. Lain pula ceritanya di pantai timur dan utara. Pendapatan isi rumahnya adalah yang rendah asbab kawasan luar bandarnya. Ini merealisasikan anjakan paradigma melingkari aspek pembangunan, sosioekonomi dan lain-lain yang sentiasa bertindak kepada unsur mekanisme persekitarannya. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum aksara menutup bicara, bagus kiranya untuk saya memberi sedikit konklusi setelah berkongsi isi yang berpaksi kepada dua inti yang bukan hanya menjadi realiti dalam mimpi. Yang pertama, kos harga barangan dan inflasi, dan yang kedua, pendapatan masyarakat kita sendiri. Akhir kalam, susunan 10 jari, simbolik diri, kata maaf kekhilafan nafsi. Indah mawar berkembang semi, izinkan saya mengundur diri. Ingat saya, Muhammad Syakir, sebagai pemidato anda pada hari ini. Dengan lafaz yang mulai ini, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.